Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa ala rasulillahil karim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Allahumma anta taqwaha أنت وليها ومولاها يا معلم إبراهيم حكمة وعلمني يا معلم إبراهيم حكمة وعلمني يا معلم إبراهيم حكمة وعلمني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسير ولا تعسير ربي تمم بالخير أما بعد. Apa khabar semua pagi ni, insyaAllah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, juga rakan-rakan media sosial, Imam Qaryah Faisal Dato' Haji Abdul Rahman. Semoga sihat-sihat belaka pagi ni, insyaAllah. Jadi muslimin muslimat, pagi ni kita nak tasmi'. Saya ni program lain tak ada menyanyi, tak ada menari, ada tasmi', ada muraja'ah, ada kelas Quran ataupun kelas fiqh. Dan ada juga kadang kelas hadis dan tafsir Al-Quran. Jadi selain pada itu tak ada lah. Jadi mana yang singgah tu, Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga Allah berikan cahaya walaupun sedikit, sekejap, seketika singgah dalam program-program yang mendatangkan manfaat untuk diri kita, yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, yang menjadi cahaya walaupun tak besar, cahaya tu sikit pun alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Quran ini adalah cahaya, nur. Cahaya adalah Al-Quran, Quran adalah cahaya. Jadi insyaAllah pagi ni kita nak baca surah, baca tasmi'. Tasmi' lah. Kalau saya tasmi', kawan-kawan, rakan-rakan mungkin baca, boleh, tak masalah, mana-mana pun tak apa, asalkan kita sentiasa dekat dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah imam kita. Besok daripada 6 soalan tu, nombor 4 yang soalan ma imamuka. Dalam kubur ni bukan mulut je cakap, faham, bukan mulut, tak boleh lah, tak ada kuasa daya upaya sepetah-petah berkata macam hari ni, tidak seperti di kubur besok, tak ada. Di kubur besok, di alam barzah besok, tidak sepatah di dunia berkata-kata. Kerana di alam barzah, di alam makbar, alam kuburan, yang berkata-kata bukan mulut tetapi amal ibadah. Jadi jangan kita sangka macam kita petah bercakap atas dunia, di kubur, di alam barzah besok, di titian sirat, begitulah kita. Jangan kita menilai perkara dunia sama dengan perkara akhirat. Tak sama. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu dengan syaitan. Jadi insyaAllah pagi ni kita nak tasmi' Al-Quran, insyaAllah. Tapi belum ada keputusan surah apa kita nak baca pagi ni. Ada 114 surah. Ada surah Al-Madaniyah, ada surah Al-Makiyah. Jadi surah Makiyah ni surah yang pendek-pendek, lebih kepada tauhid, akidah. Surah-surah yang pendek-pendek, kebanyakan daripada surah Juzul Amma. Surah yang ke-78, surah An-Naba, surah yang ke-78. Juzuk yang ke-30, kebanyakannya surah Al-Makiyah di situ. Tetapi ada juga daripada surah Musalat pun surah Makiyah, surah Muluk pun surah Makiyah. Kemudian banyak lagi sebenarnya, tapi kebanyakan surah yang bertentang akidah ni, syariat, daripada Juzuk Ammah, daripada Amma Yatasa'alun tu sampai Quran surah bin Nas. Dan surah Madaniyah, surah yang panjang-panjang, Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Nisa, Sab'ut Tawil, surah yang dikatakan 7 surah panjang, yang dikatakan Nabi SAW, iaitu 7 surah panjang dalam Quran ni apa dia? Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian Al-Nisa, kemudian surah As-Saffat, kemudian surah Al-An'am, kemudian surah Al-A'raf,
Kemudian surah Al-Maidah. Maidah sementara Maidah tak termasuk. Satu lagi surah Asy-Syu'ara. Dia ada dua. Satu surah Syura, satu surah Syu'ara. Satu surah Syura. Dia ada dua surah dalam Quran. Surah Syura bermakna tentang kemuafakatan, tentang mesyuarat, perbincangan. Allah mendidik, mengajar Nabi macam mana nak berbincang. Dalam Al-Quran ada dalam surah Syura. Dan yang panjangnya adalah, yang surah panjang adalah surah Asy-Syu'ara, iaitu tentang Allah menceritakan tentang ahli-ahli syair, penyanyi-penyanyi lah zaman sekarang ni. Penyanyi-penyanyi apalah sahajalah. Yang syair. Sebab zaman sekarang tak ada dah mana ada orang penyair. Tapi yang seakan-akan dengan dia, orang menyanyi, orang berpantun, yang lara, yang lara. Sebab dalam zaman sahabat, zaman Rasul SAW, ada 3 orang sahabat yang masyhur, yang Nabi suka. Bila Nabi nak dengar syair aja, Nabi akan panggil mereka. Ada 3 orang. Siapa dia? Yang pertama, Hasan bin Sabit. Yang kedua, Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga, Ka'ab bin Malik. Ini 3 orang, penyair-penyair yang Rasulullah SAW suka. Suka. Tapi Nabi sendiri tidak pandai bersyair. Kerana Allah melarang Nabi bersyair. Allah tak ajar Nabi bersyair kerana berlawan dengan Al-Quran. Al-Quran berlawan. Macam inilah kita hafal Quran, lepas tu kita pergi nyanyi, kita pergi karaoke, tak kena kan? Macam kita baca Quran, kita dah hafal Quran, kemudian kita buat perkara-perkara yang bercanggah, macam begitulah. Ada dalil dia. Allah tak ajar Nabi tentang syair, ada sebab. Dan Allah melarang, dan Allah kata Nabi ni tak layak untuk belajar syair, ada sebab. Tapi Nabi suka juga kepada syair. Sebab itu ada 3 orang sahabat yang saya sebutkan tadi, sahabat-sahabat yang pakar syair zaman Nabi, iaitu yang saya sebut tadi, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, kemudian Ka'ab bin Malik. Ada 3 orang. Jadi sekarang kita masih lagi dalam perbincangan nak memutuskan surah apa kita nak baca. Duk sembang surah Syu'ara lah, surah An-Naba lah, surah itulah, surah ini. Sekarang ni banyak. Banyak. Macam dalam satu album lah, ada orang dia nak dengar Ghani, lagu lagi nombor 1. Lagi nombor 1, pergi sampai habis. Ada sebahagian segolongan orang, dia tak nak suka dengan lagu nombor 1, sebab lagu yang dia suka tu bukan berada pada nombor 1, tapi ada nombor 2, nombor 3 atau nombor 4. Jadi dia mungkin akan dengan nombor 3, nombor 4. Jadi sekarang ni kita dalam proses itu, nak memilih mana. Semuanya ada keberkatan, semuanya ada fadilat. Pahala bacaan satu huruf tetap dapat 10 pahala. Itu Allah janji, Nabi janji pasti. Man qara'a harfan min kitabillahil azim falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, min kitabillahil azim harfan falahu hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu falahu bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan dari itu Allah gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfan, dan Nabi kata aku tak kata pun alif lam mim 1 huruf, alif lam mim 3 huruf, tapi bukan 1 huruf, tetapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Bermakna alif 1 huruf 10 pahala, lam 1 huruf 10 pahala, mim 1 huruf 10 pahala. Jadi kalau kita baca, bayangkan rahmat Allah ni, murahnya, kasihnya, sayang Allah pada hamba dia. Kerana permintaan Nabi kekasih dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca alif pun dapat 10 pahala. Baca huruf hamzah pun, dengan niat nak baca Quran, jamiyun kan, bermula dengan hamzah, pun dapat 10 pahala. Jadi kalau malas-malas pun baca alif lam mim, dapat 30 pahala. Tapi takkan kita nak baca alif lam mim aja, kan? Mana ada orang suka baca
buku sekerat-sekerat, baca buku fakta-fakta yang sekerat, nota-nota yang sekerat, lagu-lagu sekerat. Tak, dia mesti nak baca habis. Tetapi bezanya Al-Quran ni, muslimin muslimat, Allah bukan perintah kita baca, Allah perintah kita faham. Kalau kita baca sampai kesudah, sampai akhir nafas, kita tak dapat petunjuk daripada Allah. Kerana petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sumber hidayah utama manusia adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Jadi kalau kita baca, pahala dapat. Tetapi kita fokus baca, fokus tajwid, sedangkan tujuan utama untuk difahamkan tadi tak diberikan keutamaan, maka kita rugi. Walaupun kita dapat pahala satu huruf, 10 pahala. Jadi Al-Quran ini tidak timbul nak pandai baru pegang Quran, nak kena mahir tajwid baru kena pegang Quran. Tidak. Tak kenal huruf alif lam mim pun, alif bata pun, wajib atas dia mentadaburi Al-Quran. Afala tadabbaruna Al-Quran, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mahu mentadaburi Al-Quran dan kamu ni tak ada otak? Ibarat begitulah, tak ada akal ke? Allah tegur. Jadi Al-Quran ni kalau Allah beri pada Nabi, bayangkan je lah. Kita bayangkan, kita berhenti sejenak, sesaat, 2 saat, 3 saat, 10 saat kita ambil. Kita pejamkan mata, kita bayangkan kehidupan Nabi. Kalau Nabi terima Al-Quran, baca saja dekat orang Arab, rasa-rasa kita dapat tak Islam hari ni dekat Malaysia ni. Dan pagi ni betul kita jadi orang Islam kalau hanya baca sahaja. Sedangkan waktu Quran tu turun, orang Arab jahiliah ni Masya Allah akhlaknya berlawan dengan sifat fitrah manusia. Jadi tujuannya bukan baca, tujuannya memahami Al-Quran. Sebab itu beriman Al-Quran ni, belajar tajwid termasuk beriman Al-Quran. Sebab itu baca Al-Quran ni, muslimin muslimat, rakan-rakan media sosial yang saya kasihi, baca Quran ini, baca Quran, dengar baik-baik, baca Al-Quran adalah fardu kifayah. Makna fardu kifayah ni 10 orang, 1 orang buat, Masya Allah 10 orang dapat rahmat. Ibarat dalam satu buah keluarga, ibu, ayah, anak, adik, abang, kakak tak pandai baca Quran, tapi yang bongsu pandai baca Quran. Makna yang bongsu tadi baca, abang, ibu, ayah, kakak dapat rahmat sekali dalam rumah. Selamat. Selamat. Itu fardu kifayah. Maknanya seorang buat, Masya Allah, satu keluarga selamat, satu qaryah selamat, satu daerah selamat, satu negeri selamat, satu negara selamat, satu dunia selamat. Yang fardu ain ini beriman Al-Quran, mempelajari ta'allamul Al-Quran, ta'allamul Quran, fardu ain, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, wajib, iaitu fardu ain. Setiap orang kena buat. Tak kira lah tadi, satu keluarga tadi, adik bongsu ke, abang adik kakak ke, ayah ibu ke, tak kenal huruf pun, dia kena beriman dengan Al-Quran. Kerana zaman hari ni dah tak seperti zaman dahulu. Kan? Hari ni tekan je kat ujung jari. Nak buka TikTok ke, nak buka tafsir Quran. Hari ni Masya Allah, lagi banyak kemudahan. Tafsir Ibn Qasir, tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi, kitab Azkar, banyak dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi boleh kita baca. Tapi baca nak kena tanya juga. Tapi nak baca, nak faham tu insya-Allah boleh. Kerana Quran ini Allah turunkan dengan 2 jenis ayat. Satu ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni banyak orang yang pusing-pusing duk jadikan pelik, jadi ajaran sesat, dia menafsir ikut suka, ikut logik. Ayat mutasyabihat. Tapi ayat muhkamat ni jelas. Contohnya, innallaha huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana. Dah tak payah terjemah dah, semua orang faham. Itu ayat muhkamat. Ayat muhkamat dalam surah Al-Imran Allah beritahu ayat nombor 7 ada 2 jenis ayat, ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Jadi ayat mutasyabihat ni perlu ada guru. Kalau kita nak belajar tadabbur, hari ni pun ramai. Nak kita pilih juga dekat telefon kita tadi. Nak pilih YouTube, YouTube tafsir ke, ustaz-ustaz yang ajar tafsir ke, nak buka YouTube Street Fighter, ataupun apa-apa saja.
Kita yang pilih. Jadi ibarat macam syurga neraka lah. Tapi Allah dah bagi pengajaran tu atas dunia, cuma kita nak berfikir atau tidak. Ibarat kalau dekat telefon tu tadi kan, kita kan masing-masing telefon nak pilih syurga ke neraka. Ibarat begitulah. Ibarat begitulah. Jadi kita nak pilih mana? Pilih. Kurang-kurangnya datang ketakwaan. Dia kata, Ustaz, seramlah Ustaz. Seram itulah takwa. Risaulah Ustaz. Bila Ustaz cakap gini, risau itulah takwa. Takut pada Allah. Bila takut, kita nak adakan perubahan dalam kehidupan kita, tahap iman kita, tahap ketakwaan kita. Bukan hari ni sama aja. Semalam musuh dengan jiran, bertelagah dengan jiran, baca Quran juga semalam. Hari ni pun baca Quran, tapi masih bertelagah. Mana Quran tak berikan apa-apa perubahan pada diri kita. Kan pelik. Sebab apa? Sebab kita tak faham apa yang kita baca. Tetapi kalau kita faham apa yang kita baca, insya-Allah cepat-cepat kita berlari pergi rumah jiran, kita minta maaf dengan jiran. Walaupun kita salah ke kita tak salah, kita minta maaf sebab kita dah faham. Ada kita faham tentang Allah cerca, Allah murka pada orang yang memusuhi jiran. Jangan. Sebab ada kan satu kisah pada zaman sahabat. Zaman Nabi ada lagi. Zaman Nabi SAW ada lagi, belum wafat lagi. Ya, rakan-rakan media sosial yang saya kasihi, seorang wanita sangat alim, sangat alimah. Dia suka ibadah. Dia bangun tengah malam tahajud. Dia zikir ratus ribu. Semayang sunatnya, Masya Allah, Tabarakallah. Sangat. Senang kata dia suka kepada ibadah. Tetapi Nabi beritahu pada sahabat, wanita itu bukan ahli syurga tetapi ahli neraka. Sahabat terperanjat. Kenapa ya Rasulullah? Limadha ya Rasulullah? Macam mana dia boleh masuk neraka? Sedangkan dia baca Quran, dia berzikir, dia bangun tahajud, dia buat baik, dia banyak amal soleh. Rasulullah SAW kata apa? Kerana dia memusuhi jiran. Jiran punya cerita je ni. Jiran punya cerita je. Jiran, Nabi kata dia memusuhi, berselisih faham dengan jiran dia. Jadi habis yang banyak-banyak tadi ibadah tadi, habis. Jadi kesimpulan dia, pengajaran dia muslimin muslimat, hari ni kalau kita banyak beramal, jangan kita bangga. Jangan kita rasa kita lah the best, kita lah yang terbaik, akulah dah ahsan ya takwin, akulah sebaik-baik orang, akulah sesoleh orang, orang lain semua nampak berdosa aja. Semua orang kita pandang orang tu berdosa aja. Ini bahaya. Sedangkan lagi banyak amal ibadah kita buat, lagi kita suka kepada ibadah, sepatutnya apa kita kena buat? Bukan riak, bukan kita melihat kita melihat orang semuanya berdosa, kita rasa benda tu menyucikan kita, tidak. Tetapi kita kena buat apa? Dalam surah Al-Baqarah, apa dia? Dalam amal Rasul, apa ayat dia? Sami'na wa ta'na. Kamu dah dengar dan kamu buat. Kamu banyak beramal pada apa yang aku perintahkan. Wa ta'na, kamu buat. Dan bila kamu dah buat banyak, buat sikit ke buat banyak, tapi kita buat banyak ni, ibadah, kamu suka kepada ibadah yang aku perintahkan, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu jangan riak, tetapi kamu kena buat apa? Ghufranakal lakal hamd. Kamu kena mohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak ibadah, lagi banyak amal soleh, lagi banyak kena minta keampunan kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita belum pasti lagi amalan ibadah kita yang banyak-banyak bersusun-susun, kita kira hitung siang malam tadi, belum tentu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita berani-gani kalau kita rasa, kita perasan kita banyak buat amal ibadah, kita banyak baca Quran, kita melihat orang lain semua berdosa, semua orang lain tak kena di mata kita, kita nak menegur sesuka kita, selembut lidah kita tak bertulang. Hati-hati. Kerana ibadah yang kita buat banyak itu menjadi sia-sia. Takut jadi muflis dekat akhirat besok. Jadi dah buat amal ibadah banyak, orang yang suka pada ibadah maknanya orang yang sami'na, orang yang mendengar kepada perintah Allah dan Nabi. Wa ta'na, dan dia buat. Kalau dia tak dengar dan dia tak buat, takkan apa lagi dia nak buat banyak. Tapi sebab dia dengar dan dia taat, sebab itu dia melakukan amal ibadah yang banyak, amal soleh yang banyak.
tetapi selepas melakukan, dengar dan taat. Bukan riak yang perlu kita dahulukan, tetapi kita kena minta lagi keampunan banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang kita masih pending lagi ni. Surah apa kita nak baca? Saya tak nampak satu komen pun naik surah apa nak baca. Tak ada. Baik di Bigo, baik di YouTube, baik di Facebook. Terkesima ke ataupun lag ke, internet hang ke, atau macam mana ni? Ada surah apa tak nak baca? Tak ada respon ni. Risau kat saya. Risau ni. Risau surah Nisa panjang, janganlah. Surah Nisa panjang. Kita ambil surah Makiyah boleh tak? Saya bagi lah. Tadi ustaz kata surah Madaniyah, surah Makiyah. Bila dah pilih surah Makiyah, Madaniyah surah panjang pula, ustaz kata panjang sangat. Sekarang kita ambil surah Makiyah boleh tak? Surah Makiyah. Ambil yang surah yang bawah 100 ayat. Boleh tak? Boleh tak? Kalau nak juga baca surah Nisa, surah Nisa kita dah baca. Tak apa, boleh je kita baca lagi, tak masalah. Boleh. Tapi mungkin tak dapat habis lah. Mungkin tak dapat habis lah surah Nisa. Bolehlah kita baca. Mungkin dapat 5-60 ayat macam tu. Sebab sebentar lagi saya nak kena pergi daftarkan anak saya masuk asrama, masuk sekolah, daftar sekolah. Hari ni last. Tengok semua last minute. Tak apa, dunia punya hal last minute tak apa. Jadi macam mana? Nak Nisa juga. Suka perempuan ya. Surah Nisa bagus. Surah An-Nisa. Dalam Al-Quran ni ada 2 surah tentang Allah ceritakan tentang wanita. Ini pengetahuan umum ni. Kalau orang Arab, bukan orang Arab lah. Biasa kalau orang mengaji tafsir, dia akan panggil satu An-Nisa Al-Kubra. Nisa Al-Kubra dan juga Nisa Sughra. Nisa perempuan kecil dan perempuan besar. Kan? Satu Makiyah, satu Madaniyah. Surah An-Nisa yang Kubra, yang panjang, yang 100 lebih ni, 182 ayat. Surah An-Nisa Kubra yang lepas Ali Imran kan, itu adalah surah Nisa Kubra. Allah menceritakan tentang perihal wanita banyak dalam surah Nisa Kubra. Yang itu surah Madaniyah, diturunkan di Madaniyah. Surah Madaniyah ni apa dia? Muslim-muslimat rakan media sosial yang saya kasihi, iaitu selepas Nabi berhijrah daripada Mekah. Itu bila Nabi meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, itulah bermulanya hijrah. Dia panggil surah Al-Madaniyah. Yang kedua surah As-Sughra. Surah Nisa yang panjang tadi, Nisa Sughra, Nisa kecil. Ayatnya panjang 182. Nisa Sughra. Nisa Kubra ni surah apa dia? Surah Al-Makiyah, iaitu surah At-Talaq. At-Talaq, surah At-Talaq. Dia ayat dia tak banyak, dah 50 ayat lebih je. 2 surah ni. Tapi yang banyak betul-betul detail Allah ceritakan tentang perihal wanita ni dalam surah At-Talaq. Surah Talaq, surah Makiyah. Yang itu Nisa Kubra. Tapi yang surah Nisa betul-betul tu yang namanya Nisa, surah Nisa tu lah. Tapi di sisi orang tafsir, dia panggil Nisa yang nama surah Nisa tu surah yang keempat. Surah pertama Al-Fatihah dalam Quran kan, Lauh Mahfuz punya aturan. Yang kedua surah Al-Baqarah, betul? Yang kedua Ali Imran. Yang ketiga surah Nisa. Yang surah keempat surah Nisa. Jadi surah Nisa yang nombor 4 ni tadi ni, Allah menceritakan tentang Al-Quran perihal wanita tak sebanyak seperti di surah At-Talaq. Jadi kalau nak tahu tentang wanita, kelebihan wanita, kehebatan wanita, kekurangan wanita, hak wanita, hak kaum Hawa, bacalah, tadaburlah, ikutlah mana-mana tafsir guru-guru tadabur yang ada di offline, di online ke, untuk kita lebih mantapkan kepahaman kita tentang insan istimewa kaum Hawa ni, iaitu kaum wanita.
Yang diciptakan daripada tulang sulbi kaum lelaki. Jadi kalau nak tahu, boleh pergi cari tafsir. Hari ni tak payah, dekat Google Play Store pun ada kan. Boleh type je tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, boleh buka insya-Allah. Tafsir Ibnu Katsir tu pun insya-Allah kalau kita baca tafsirnya pelan-pelan, tafsir Ibnu Katsir ni pun mantap sebenarnya. Tapi belum cukup lagi tadaburnya. Sebab tadabur dengan tafsir ni dia dua makam yang berbeza. Dia bukan sama. Tafsir dengan tadabur ni tersama. Tafsir, tadabur. Tadabur ni apa? Setiap ayat itu kita mencari kehebatan, peringatan, teguran, peringatan Allah daripada al-harfun ilal harfun. Itu dipanggil ayat. Sebab itu kita panggil ayat apa dia? Ayat Al-Quran. Ayat berapa ayat? Ayat ni dalam bahasa Arab, kita panggil ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat ni orang Melayu panggil ayat lah. Tapi dalam bahasa Arab, ayat ni dalam ilmu bahasa Arab, lawan dia adalah alamat. Ayat lawan dia alamah, iaitu tanda. Tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni adalah membawa makna dalam tafsir Al-Quran adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari, kita merungkai satu-satu ayat, satu-satu huruf, satu-satu kalimat, mencari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tadabbur tafsir ni, kita tak pergi sampai asbabul nuzul, sebab turunnya surah, sebab turunnya ayat. Turun surah lain cerita, turun ayat tu lain cerita. Sebab ayat ni, surah tu, ayat yang dalam surah tu bukan dia turun sedebu. Dia turun melalui peristiwa yang berlaku, dah berlaku, dan akan berlaku, dan sedang berlaku. Jadi sebab turun tu, setiap ayat tu ada sebab turunnya. Jadi kalau tadabbur, dia pergi dekat situ. Dia pergi dekat ke arah tersebut. Jadi kalau tafsir ni cukup untuk kita menambahkan ketakwaan kita, kita naikkan indeks level tahap iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hari kiamat. Kenapa Ustaz sebut 3 je? Sebab memang rukun Islam ada 6, rukun iman ada 6. Tapi dalam Quran, kebanyakan ayat, dalam satu ayat Allah sebut itulah tadi. Wallazina yu'minuna billahi wa rasuli wal yaumil akhir. Allah banyak ulang, banyak ayat tu kita akan jumpa dalam Quran. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan juga beriman kepada hari kiamat. Jadi kalau kita beriman pada Allah, kepada Rasul tadi, dan juga kepada hari kiamat, dia dalam hari kiamat tadi tu merangkumilah beriman kepada malaikat, berimanlah kepada kitab, dan juga berimanlah kepada qada dan qadar, khairi wa syarrihi. Sama ada qada dan qadar itu baik dan buruk, masuk. Sebab itu dia bukan lompat. Maknanya dia merangkumi yaumul akhir, beriman pada hari kiamat tadi, dia merangkumi semua. Merangkumi semua. Agak mustahil lah kalau orang tak beriman, dia nak beriman dengan hari kiamat, tapi dia tinggalkan malaikat, dia tinggalkan kitab-kitab, dia tinggalkan tentang qada dan qadar. Agak mustahil lah. Sebab itu bukan ajaran minhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan ajaran mazhab. Mazhab ni banyak, minhajnya satu. Minhajnya ke mana? Minhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab ni dia pecah-pecah, tapi minhajnya, selalu jalannya satu, iaitu kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Talaq pula. Tadi dah surah Nisa. Mana satu ni? Surah Talaq ke surah Nisa? Cepat kalau boleh sebelum pukul berapa dah ni? Pukul 10.35. Sebelum pukul 11 saya nak kena berhenti. Sebab itulah tadi saya beritahu hajat nak pergi nak daftarkan anak masuk sekolah menengah, berasrama hari ni last.
Hari ni dah daftar last minute. Isteri saya tegur dah, hari-hari tegur. Dah daripada 3 hari lepas tegur, kemarin tegur, semalam tegur, hari ni tegur, ni pun tadi tegur lagi. Takut saya terlupa. Itulah untung ada isteri. Isteri yang memahami. Alhamdulillah. Jadi mana surah apa kita nak baca ni? Tak perlulah saya nak buka undian. Yang Zoom tak perlulah. Alhamdulillah yang Zoom sekarang ada 318 orang. Zoom ni memang tak lari lah. Dia tak kurang, dia akan bertambah. Sebab yang di Zoom ni anak-anak murid saya yang belajar tafsir, belajar hadis, yang belajar tadabbur, qiraat, Iqra pun ada juga. Yang di Bigo, Bigo masya-Allah, Bigo ada 2000. Bigo saya beritahu masya-Allah, itulah. Dulu saya masa nak buka apps Bigo ni risau juga sebab tak kuat. Orang lelaki kan. Bigo ni dahsyat. Buka-buka tu dia bukan berjoget, dia terdedah habis semua separuh. Bigo, Tapi itulah niat minta dengan Allah supaya kuatkan iman, supaya jadi bila saya buka Bigo tu memang saya terus live. Jadi alhamdulillah ada juga rakan-rakan sahabat ustaz-ustaz asatizah yang lain juga buka apps di Bigo, mereka berdakwah di platform sana. Alhamdulillah. Ramai juga. Di TikTok pun ramai dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anjali, minta maaf Anjali, saya Anjali dengan Muhammad Baca ni apa ni? Ini TikTok ke Facebook? Oh, TikTok. Anjali dengan Muhammad, maaf maaf saya tak nak, tak fikir, tak apa kata fikir tak nak. Saya tak nak. Nak naik box, nak baca, tak apa. Dah kenapa satu mati ni? Alah. Tak apalah. Oh, bateri habis. Okey, tak apa. Okey, mana ni? Kita nak baca surah apa? Surah Nisa. Sekejap ya. Ada dengar zikir kan? Ada dengar zikir tak? Ada. Okey, alhamdulillah. Zikir pagi. Kadang takut, saya pun takut kan, kita ni manusia takut, kita ni cakap lara. Memanglah cakap nampak macam agama, tapi kadang-kadang takut lara, dia ke laut. Jadi kawan-kawan bila ada zikir slow tu, yang dengar saya tu dapatlah mengikut zikir sekali, insya-Allah. Jangan baca Quran kan kita tutup. Kita cuba kita tutup. Tak nak tutup pun tak apalah. Tapi saya perlahankan lagi nanti. Surah apa je nak baca ni? Cepatlah. Bagilah saya semangat. Bagilah, takkan saya seorang je. Bagilah semangat. Kita nak buat kebaikan ni. Bagilah semangat. Bagi je mana surah nak dibaca. Bagilah apa dia. Terima kasihlah yang bagi hadiah-hadiah tu. Apa dia? Apa dia? Surah apa? Surah apa nak baca ni? Bagilah saya semangat. Okey, nak juga surah apa? Surah Nisa. Okey. Surah Nisa Surah Nisa ni banyak, ada juga cerita faraid tentang harta pusaka, waris. Tapi kita tak itulah, kita nak baca je dulu. Kalau nak masuk tadabbur, nak masuk tafsir, nak masuk qiraat, nak belajar Iqra ke, qiraat lain, qiraat ni taranum.
Saya tak pandai Taranum, tapi saya boleh ngajar Taranum. Macam mana tu? Allah bagilah pinjaman Allah. Hadza min fadli Rabbi, hadza fadli min Rabbi. Kena kata Nabi Allah Sulaiman, semuanya kelebihan ini daripada Allah. Dan kelebihan ini adalah ujian sebenarnya. Surah apa? Surah Surah Isra. Surah Isra baru semalam kita khatam baca. Hari ni apa? Khamis kan? Baca Kahfi lah. Baca Kahfi boleh? Boleh? Akhirnya saya yang buat keputusan. Tak apalah. Ini tak apalah. Untuk kebaikan tak apa. Saya terjun tak apa. Boleh? Tak payah tanya boleh lah. Boleh lah. Siapa yang dah hafal Kahfi? Selain daripada anak-anak murid saya yang di Zoom, yang di ni. Ada yang anak murid saya di Zoom ni, di Zoom pun dia buka, dekat Bigo pun dia buka. Diikut maknanya. Masya Allah, terima kasih support macam tu. Terharu saya. Saya tak tahu, mereka lah jumpa saya. Dia kata, Ustaz, nak Ustaz, saya kata, apa saya nak bagi kat awak ni kalau awak nak tunjuk pada saya macam ni? Dekat Bigo pun dia buka live saya. Dekat Zoom pun dia ada lah. Lepas tu kat TikTok pun dia ada. Telefon dia canggih lah. Telefon dia canggih. Ada 2 telefon, 3 telefon. Saya 1 telefon je. Ada begitu. Terharu saya. Terharu. Dia bagi support begitu. Terharu. Hari ni tak malu saya nak katakan. Nak buat baik, nak cari orang support susah. Susah. Tak macam dulu-dulu. Dulu. Zaman hari nak buat baik pun, nak cari orang support pun susah. Sedih kan? Memang sedih lah. Tapi kalau benda yang kita suka, yang kena dengan selera nafsu kita, tak apa. Kita sanggup berempas pulas habis duit, tak apa. Orang puji, pemurah. Lagi dipuji, lagi menjadi. Lagi dipuji, lagi menjadi. Lepas rimau. Sedih. Iyalah, kadang saya tak nak sentuh, tapi kadang itulah sedih. Sebab hari ni nak buat baik, memang saya tak malu nak cakap, susah nak dapat sokongan. Susah. Jadi yang nak buat kebaikan ni kena istiqamah. Mad'u ni kena istiqamah juga. Nak belajar, nak menuntut satu ilmu, mad'u kena istiqamah. Jadi da'i, ustaz-ustaz, asatizah ni orang sukalah. Maknanya pelik lah. Sebab Rasulullah SAW, para sahabat berdakwah, dicerca, dimaki, dipulaukan, diboykot, dimalukan keluarga, dimalukan diri. Jadi hari ni kita berdakwah, orang lambung kita. Pelik tu. Pelik lah. Pelik. Faham, insyaAllah surah Kahfi. Boleh? Yang di Zoom anak-anak murid saya, alhamdulillah ramai dah hafal. Sebab mereka ni semenjak semakin mengenali saya, mereka kerap suka tasmik. Kejap-kejap tasmik, Ustaz nak tasmik, ayalah tasmik lah. Kadang saya tengah bawa kereta pun WhatsApp, Ustaz nak tasmik, tasmik. Sekarang WhatsApp kan dia boleh record voice apa tu, suara tu kan. Jadi dia tekan, dia hold, dia tolak ke atas, boleh 1 jam pun tak apa. Yang kat WhatsApp, dekat apa tu, kalau dekat Telegram boleh siap buat video, tapi video pendek.
Tapi boleh juga dekat Telegram pun boleh buat live dalam kalangan-kalangan grup saja members. Tak apa, saya suka. Tak apalah orang nak tasmih, orang nak buat kebaikan, kita ikut. Alhamdulillah, kurang-kurangnya saya pun dapat murajaah. Sebab menghafal Quran, saya tanya, orang tanya saya, Ustaz hafal Quran 30 juzuk susah ke senang? Saya kata hafal Quran senang. Yang nak jaga Quran tu, nak jaga 30 juzuk tu, hafazan tu, itu yang mencabar. Itu yang sangat mujahadah. Sebab itu kadang saya tengok anak-anak murid, kadang anak pangkat-pangkat anak lah, anak-anak murid, para hufaz, orang budak-budak hafal Quran muda-muda ni panggil hufaz lah, hafal Quran. Dah syahadah, kerja dekat 7E, kerja dekat petrol pump. Jadi saya bukan sedih, saya risau. Sebab yalah, agak sedih lah, kenapa orang hafal Quran diletakkan dekat situ. Halal, memang kata halal kan Ustaz? Iya, memang halal. Tetapi kenapa orang yang menghafal Al-Quran diletakkan tempat, bukanlah tempat tu hina, tetapi Masya Allah, saya bukan risau apa, saya risau hafalan dia. Hafalan dia memang akan lupa, mesti lupa. Sebab ni pengalaman saya. Pengalaman saya mesti lupa. Kadang-kadang surah muluk tu pun lupa. Bayangkan, apalagi surah Al-Baqarah, apalagi surah Maidah, surah Madaniyah yang panjang-panjang. Jadi kadang jabatan-jabatan agama ni pun kena tengok-tengok jugalah. Tengok-tengok jugalah nak selamatkan orang hafal Quran ni. Kalau zaman sahabat dulu nak menyelamatkan Al-Quran, sebab melihat banyak para hafazan Al-Quran, sahabat-sahabat banyak syahid di medan perang. Jadi maka timbullah satu pandangan, idea bernas, walaupun perkara tu direalisasikan pada zaman kerajaan Osmaniyah, sebab tu namakan Quran Osmani. Dituliskan Quran tu, dulu dipelepah tamar lah, di kulit binatang. Tapi bila ada kesedaran tersebut, maka dibukukan 6 Al-Quran. 6 ada Quran Madani, Quran Madinah, jadi itulah, kena melihat juga, takut perkara ni dia hilang, jadi lupa. Sebab orang hafal Quran ni, saya beritahu, bila kita hafal Quran, kita lupa hafalan sengaja, pertama berdosa besar. Yang kedua, laknat Allah. Sebab itu Al-Quran bukan hafal untuk dilupa, bukan hafal untuk diniagakan. Macam mana Ustaz? Hafal untuk diniagakan, ialah hafal, pergi bertanding sana, bertanding sini, bertanding sana, bertanding sini, bertanding. Ada je bertanding Al-Quran pergi. Sedangkan Allah kata apa dalam surah Baqarah? Ustaz, dia orang hafal Quran. Itu saya kata, orang hafal Quran belum tentu dia faham. Sebab itu Hafiz ni memelihara, menjaga tajwidnya, menjaga maknanya, menjaga tadaburnya luas. Tak baca Quran kita ni, Kang. Tak minta maaf lah sekejap. Okey, kita terus masuk. Mana boleh terus masuk? Tak boleh, kena baca. Dia ada tertib Al-Quran ni. Dia tak boleh terjah. Dia ada tertib. Kita mula umul kitab. Umul kitab. Bigo cecah 3,000. Nampak? Saya tak tahu Bigo. Orang kata robot ke, tak kisahlah robot pun, tapi bila kita tengok 3,000 tu, semangat lah. Maknanya takkanlah robot, mana ada robot, tahulah. Malah jadi fitnah. Kita tak nampak perkara tu. Tapi yang saya nampak 3,000. Tadi 2,700 lebih. 3,000.
Facebook, TikTok, biasalah. Tak apa. Yang penting kita istiqamah. Mana yang ada tu kekal je, tak apa. Saya tak minta pun pergi apa, share link, tak ada. Sebab kebaikan ni dia datang melalui panca indera. Kita melihat kebaikan, hati kita berontak nak buat kebaikan. Jadi bila hati memberontak, panca indera lain automatik akan bergerak. Tak perlu disuruh. Tak perlu disuruh. Dia rasa perkara tu manfaat. Ni fitrah manusia. Sebab itu Nabi kata dalam badan manusia ni fi mudghah ada seketul daging. Wa iza sulihat jasadu kulluhu. Apabila seketul daging tu baik, salihat jasadu kulluhu, maka baiklah seluruh anggota badan. Seluruh anggota tubuh tu baik. Wa iza fasadat, maka apabila mudghah tadi tu rosak, fasadat jasadu kulluhu, maka rosaklah habis seluruhnya. Jadi begitu. Sebab itu tengok apa dalil, apa cerita dia, ada ibrah dia. Tengok Nabi dakwah siapa? Bilal bin Rabah. Macam mana Nabi dakwah? Nabi tak cakap pun masuk Islam ke, kena itu ke, tak ada. Nabi tolong je, ikram dia je, bantu je apa yang dia buat tu, usaha dia. Nabi tunjukkan melalui akhlak, perbuatan, panca indera. Jadi bila orang musyrikin melihat melalui panca indera mereka, melihat apa yang akhlak Nabi buat, mereka, jiwa mereka runtun, sejuk untuk mengikut apa yang Nabi buat. Ini kata akhlak. Akhlak. Jadi kalau kita paksa pun, tolonglah share. Siapa share 1,000, saya bagi top up RM20. Contoh, orang pun share 1,000. Sekali yang share 1,000 tadi 100 orang. Dah tak terbayar pula. Ingatkan seorang dua orang je share 1,000 share. Sekali 100 orang share 1,000 share. Jadi 1,000 orang kalau dah share, kirakan 1,000 kali ataupun 100 orang kali 20. Dah berapa? Dah 20,000. Tak pasal-pasal. Jadi tak mampu bayar dah, orang kata scam. Kan cari masalah tu, tak payah ni. Tak payah ni. Tak payah. InsyaAllah, yakin. Sebab cahaya kebaikan ni lebih besar cahayanya daripada cahaya zulumat, cahaya kerosakan, kejahatan, cahaya kegelapan. Gelap tak ada cahaya. Jadi kebaikan ni ada cahayanya, ada nurnya. Jadi kata Allah apa dia? Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu. Fastabiqul khairat, maka berlumbalah kamu. Dah, tak apa. Tak apa, nanti kita bacalah mana yang kita dapat, insya-Allah. Baik. Surah yang ke-18 itu surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا تلت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وترى الشمس إذا تلت تزاور عن كهفهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه
ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملعت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بوارثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذ نسيت وقل عسى أن يهديني ربي واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. Kita berhenti dulu ada kat 20.
27 dekat walan tajida min dunihi multahada. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya pun dah agak lewat ni sebenarnya. Muslim-muslimat, rakan-rakan media sosial yang saya kasih saya dah terlewat dah. Tapi bukanlah saya nak salahkan kamu, tidak. Tapi itulah saya dah terlewat. Jadi takut terlewat lagi nanti langsung sampai-sampai pintu pagar kena kunci. Sekolah kan. Jadi kerani pun pukul 12 dia mesti makan. Jadi insyaAllah ada kekurangan kelemahan dalam live saya. Muslim-muslimat rahmatullah sekalian, ya Allah kasih, ya Allah sayang. Apa bukti Allah kasih dan sayang? Tandanya masih lagi lidah dan bibir kita beristighfar dan melakukan ta'zim, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melazimi takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Jangan kita tinggalkan. Sesibuk mana sekalipun, kita lazimilah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau zikir, orang kata zikir marhain. Tak adalah zikir. Zikir orang yang banyak buat dosa macam kita. Kita ni kadang tak sedar. Kejap buat dosa. Jadi kata Nabi SAW, falyastaghfiruna lah. Maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar apa dia? Banyak boleh. Rabbighfirli, Rabbighfirli pun boleh juga. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Doa macam doa apa? Doa kita duduk iftirash, duduk antara dua sujud tu apa dia? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Lagi apa dia? Warhamni wajburni tu kan. Maknanya tadi tak payahlah itu. Ambil yang awal tu. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku ya Allah. Rabbighfirli. Jadi waktu kita berzikir istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, zikir istighfarnya Allah, zikir taubat, ya Allah suka. Allah sangat suka orang yang bertaubat, orang yang mohon keampunan kerana telah melakukan kesalahan, sama ada kesalahan tersebut dia ingat ataupun dia lupa, maka keampunan yang diminta itu Allah sangat suka. Allah sangat suka. Jadi kita minta dengan Allah banyak-banyak keampunan. Astaghfirullahalazim, atau biasa zikir biasa Astaghfirullahalazim. Dan waktu kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ni tadi, taubat tak perlu. Taubat bukan wajib solat sunat taubat. Tidak. Solat sunat taubat jadi kalau kita bertaubat ni, kalau kita dapat buat dari segi mazhab Syafi'i, mazhab kita Syafi'iyah, memanglah digalakkan, tapi bukan menjadi satu keutamaan. Maknanya tadi taubat tersebut adalah tidak diterima kalau kita tak solat taubat, tidak. Maknanya kalau kita dapat buat afdal, adalah lebih baik kalau kita dapat solat sunat taubat. Jadi nak taubat ni sebenarnya di mana-mana sahaja. Wa dzkurullah qiyaman wa qu'udan. Ingatlah Allah dekat mana ketika kamu baring, berdiri, terlangkup, menongging, ikut. Fa dzkurullah qiyaman wa qu'udan. Banyaklah ingat Allah ketika mana keadaan kamu sekalipun, kamu berdiri ke terbaring ke, zikir pada Allah. Tapi balik tadi, bila kita minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan dosa kita. Sebab taubat, istighfar tidak akan diterima tanpa tujuan. Ingat tu. Maknanya kalau kita istighfar, astagfirullah tersebut tidak menjadi apa-apa. Dia tidak menjadi penghapus dosa, dia tidak menjadi pencuci dosa. Sebab itu penting kita beramal ibadah ni tadi ikut cara Nabi SAW. Sebab tu amal ibadah ni apa segala pun kena niat.
Kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ikut suka kita, tanpa tujuan ni apa, tujuan nak taubat ke, tujuan kita nak hapuskan dosa kita ke, minta dipermudahkan segala urusan kita ke, kita tak ada tujuan, maka tadi istighfar tersebut adalah istighfar yang tiada apa-apa pahala dapat. Pahala istighfar dapat, tapi dia tak jadi apa, dia tak jadi pencuci, dia tak jadi dysfunctional. Sebab itu penting dosa kita ni dihapuskan, dosa kita ini divanishkan, dilenyapkan. Kamu buka lah mana-mana dalam kitab Imam Al-Ghazali. Kenapa Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali adalah mazhab kita. Kalau nak tasawuf, kita nak tasawuf, nak baiki hati, nak baiki amalan hati, kena ikut jalan Imam Al-Ghazali. Apa dia? Imam Al-Ghazali. Kamu buka kitab paling ringan, saya beritahu, kitab tu pun dah ada, silap saya kalau tak ada minta maaf lah, tapi ada dah kitab tu yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kitab Bidayah wan Nihayah, permulaan Bid'ah wal Hidayah, Bidayatul Hidayah, kitab Bidayatul Hidayah, kitab permulaan jalan hidayah. Kamu baca tu, baca. Kalau kita istighfar saja, dia tak jadi. Hati kita tak akan jadi lunak, sebab dosa tak bersih. Kita istighfar, tapi bukan istighfar tersebut untuk dosa tadi, jadi dosa masih ada. Sebab itu kita masih lagi rasa malas nak beramal ibadat, kita rasa malas je nak buat kebaikan. Sebab kita istighfar saja. Kalau waktu kita tengah berzina, katalah, saya nak bagi faham, ini bukan, ini fakta. Kita ingatkan waktu kita katalah pernah berzina, waktu berzina tu ingat masa tu lah, astagfirullah, kalau boleh menangis pada Allah. Waktu kamu rasa kamu tengah berzina, kamu peluk dia, kamu cium, dah dekat manalah dia ni, macam manalah aku lah. Bayangkan, datangkan keinsafan, di situ bau dosa tu, insya-Allah, kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, dosa tersebut insya-Allah akan dihapuskan, akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mencuri dulu, aku curi jiran aku, gini. Bayangkan waktu mencuri itu, waktu itu kita lagi kuat ingatan mencuri itu, Ustaz. Lagi kuat ingatan saya, lagi kuat, lagi bagus. Maknanya dosa tak habis. Lagi kita ingat kita punya dosa, maknanya dosa kita tu ada lagi. Jadi kalau boleh sampai dia lupa, minta dengan Allah, ya Allah, kalau kau dah ampunkan dosa aku, ya Allah, kau lupakanlah dosa-dosa yang aku telah buat, dan kau ingatkanlah dosa-dosa yang aku tak minta lagi ampunan daripada engkau, ya Allah. InsyaAllah. Mana sahaja dosa, kadang duduk atas motor, kadang tengah buat kerja, duduk mencangkul, duduk tanam pokok, waktu tu teringatlah perkara pelik-pelik kita buat dulu, terus istighfar pada Allah. Bukan solat sunat taubat, tidak. Cuma mazhab kita Syafi'i, kalau dapat buat lebih baik. Jadi istighfar banyak-banyak dulu, minta kabar kepada Allah. Jadi kalau nak buat solat sunat taubat tu, bila waktu kita ikutlah, nak waktu malam ke, waktu sebelum solat ba'diyah ke, ataupun selepas solat ba'diyah ke, ikutlah. Buat. Tapi kalau tak buat pun tak mengapa. Yang penting syarat taubat tadi tu jangan kita ulang dan kita lakukan. Kena berazam dosa tersebut kita tinggalkan. Sebab kan ada satu doa Nabi SAW. Nabi kata apa dia? Allahumma inni min khataya minal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, dan Engkau buanglah jauh-jauh dosaku, minal khataya minal masyriq wal maghrib, seperti mana Engkau pisahkan timur dan barat. Maknanya kalau kita buang dosa kita tadi yang kita dah istighfar, kita dah taubat, kita dah buang ke timur, timur tak akan pergi ke barat, begitu juga barat tak akan kembali ke timur. Minta begitu. Maknanya kalau pergi terus dosa tu tak patah balik dah. Ini kan kita taubat, besok kita buat lagi, lusa kita buat lagi. Tapi walaupun ada sebahagian umat Islam yang begitu, namun janganlah kamu
bersedih, jangan kamu bertukar-cita, kamu terus mohon keampunan pada Allah. Biarlah 1000 kali pun buat benda sama, sebab kita la khalaqnal insana da'ifa. Jangan kita putus harap dengan Allah, sebab kita ni Allah beritahu jelas dah, engkau ni hebat macam mana pun, engkau adalah yang paling lemah aku ciptakan, kata Allah. Laqad khalaqnal insana. Siapa dia? Manusia. Aku ciptakan manusia adalah yang paling lemah. Paling lemah daripada kalangan ciptaan. Tak percaya? Sebab itu kenapa manusia kita, saya sendiri, lahir keluar pada perut ibu tak terus berjalan. 9 bulan, kadang setahun setengah baru boleh berjalan. Tengok apa sahaja binatang, anak itik ke, anak kuda ke, anak lembu ke, apa ke, asalkan binatang, dia lahir aja, bersih je lendip, beranak dia tu, ibu dia jilat, bangun dia boleh berlari kuat. Nampak? Fizikalnya lemah. Kita ni manusia. Cuma yang terbaik daripada apa yang ciptaan yang ada, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk binatang, apa segalanya, yang terbaik. Walaupun kita selemah-lemah ciptaan, tetapi dalam selemah-lemah ada paling hebat ciptaan dekat kita, dan paling sempurna, paling baik ciptaan kita. Nampak? Allah ciptakan ada lemah, ada baik. Sebab itu kita ni kena terima, ada setiap manusia tu ada kelemahan, ada kekurangan. Setiap manusia tu ada kelemahan, ada kekurangan. Fizikalnya lemah Allah ciptakan, tetapi daya fikirannya ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Apa dia sebaik-baik kejadian? Akal. Bukan otak. Otak monyet pun ada otak. Akal fikir, akal fikiran. Tetapi kalau manusia itu gagal menggunakan akal fikiran, summa radadnahu asfala safilin, kami kembalikan taraf manusia itu ke serendah-rendah taraf. Asfala safilin, paling rendah, paling bawah. Maknanya kalbun, khinzirun, atas lagi. Jadi ada tak manusia yang begitu? Ada. Contoh, dia berpeluk-peluk, bukan muhrim, dia bercium-cium, bukan laki bini, bukan isteri haram bagi dia, bukan muhrim dia. Kucing tu dia mengawan dekat tengah-tengah tu, memang sifat kebinatangan. Manusia kalau dia buat begitu, maknanya sifat dia melebih daripada kebinatangan. Itu yang kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia tadi, makhluk manusia yang gagal menggunakan akal fikirannya, serendah-rendah makhluk. Serendah-rendah makhluk, serendah-rendah ciptaan. Jadi saya yang cakap ni hati-hati juga. Yang dengar percakapan saya pun ambil pengajaran dan iktibar. Jadi apa dosa kita pun jangan kita putus asa, jangan kita cepat mengalah, jangan cepat kita ni give up, jangan cepat kita ni menyalahkan orang sana orang sini. Kita salahkan diri kita dulu. Percayalah, rakan-rakan media yang saya kasihi, yang saya sayangi, walaupun kita tak pernah bertemu, tak pernah bersua bercara berdepan, tapi insya-Allah kerana disebabkan satu akidah, kerana kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi tanggungjawab saya, menjadi tanggungjawab muslim muslimat untuk kita saling ingat mengingati. Kerana nombor 6 punya soalan, dia balik-balik juga pada nombor 6. Tadi nombor 4. Nombor 4 apa dia? Ma imamuka. Siapa imam kamu? Kan? Bukan Imam Mahdi. Bukan Imam Qaryah. Tapi Al-Quran. Tapi yang ini nombor 6 ni soalan. Ma ikhwanuka.
Siapa saudara kau? Siapa saudara? Saudara kita siapa? Saudara kita bukan pak manakan kita, bukan pak cik, itu tetap saudara. Anak buah kita tu tetap saudara. Tetapi saudara yang Allah maksudkan ni tadi, dalam soal jawab ni tadi, apa dia? Yang ada kalimah tauhid dengan kita, sama akidahnya. Yang ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang selayak-layak disembah dan sebenar-benar yang disembah, yang benar disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para utusannya dan juga para hamba-Nya. Jadi itulah saudara kita yang kita tak suka. Kerana orang beriman ni dia takkan benci orang beriman. Orang beriman dia takkan benci orang Islam. Orang Islam yang beriman takkan benci orang Islam. Tidak. Sebab orang Islam tu tadi adalah apa dia? Ruhama bainahum. Orang Islam ini adalah sesama dia adalah apa dia? Adalah satu umat, satu saudara dan berkasih sayang di antara kita. Ruhama bainahum. Jadi mana yang berselisih faham dengan keluarga, berselisih faham dengan adik-beradik, berselisih faham dengan ayah, berselisih faham dengan ibu, berselisih faham dengan isteri, dengan anak, cepat-cepat minta maaf. Rapatkan ruhama bainahum. Ruhama bainahum. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dia dalam surah Mukminun? Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahawa sesungguhnya orang-orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Baik, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqauli qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih yang bagi hadiah. Walaupun tak ramai orang dekat TikTok ni. Alhamdulillah, ada juga yang ringan, yang nak berkongsi rezeki, insya-Allah. Terima kasih, barakallahu fikum jami'an. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan ibadah. Sama ada yang beri hadiah, tak beri hadiah, yang ada dalam ni bersama dengan saya walaupun seketika, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri saya juga, agar kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi rajin bukan menjadi malas dalam kita beramal ibadah, mempertingkatkan, memperbanyakkan ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan kita duduk sibuk jaga ibadah kita dengan Allah, tetapi kita terlupa pula hubungan kita, ibadah kita dengan manusia, dengan sesama makhluk. Al-hablu minallah, al-hablu minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Wala tafarraqu, dan jangan kita berpecah belah. InsyaAllah, apa pemahaman, apa pandangan, ingat, kita adalah satu. Likulli ummatin wahidah. Kita adalah satu umat Islam yang dijadikan daripada satu. Likulli ummatin wahidah. Firman Allah. Satu umat. Bukan satu Malaysia, satu umat, satu akidah. InsyaAllah. Jadi ada kelemahan, kekurangan daripada saya, barakallahu fikum jami'an. Saya mohon maaf banyak, sebab saya pun manusia, dan saya percaya juga ada yang lebih pandai, lebih alim daripada saya. Dia mengikuti live saya ni, ada lebih pandai, lebih alim, lebih bagus bacaan Qurannya, lebih baik ilmunya. Jadi jika ada kelemahan, kekurangan, saya mohon tunjuk ajar, saya mohon teguran, teguran bil hikmah, insya-Allah. Moga-moga tidak lain tidak bukan hanyalah tujuan nak mencari redha Allah, nak mencari rahmat Allah, bukan nak mencari riya, bukan nak mencipta kabur, apalagi nak memusnahkan pahala-pahala ibadah yang kita dah buat, yang kita dah buat dengan selama ini, insya-Allah.
Jadi saya minta kalau ada lah, kalau tak ada pun cari-cari kan ada, bukan saya cari salah. InsyaAllah sesama kita, moga-moga kita ni sentiasa berada di dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi lepas asar insya-Allah. Ada 5 share, ada 3, tak apa. Nampak. 3 ni sebabkan adanya cetusan cahaya kebaikan. Insya-Allah. Terima kasih, barakallahu fikum. Banyak adalah boleh. Okey, bagus. Like pun ada 4,600. Okey. Nanti kita upgrade sikit dengan izin Allah, insya-Allah. Tapi Bigo mantap, Bigo. Bigo. Masya-Allah. Saya harap-harap ramai yang bukan Islam. Jadi ramailah kita dapat saudara Islam yang dekat Bigo ni. Harap-haraplah. Sebab tengok namanya lain macamnya. Namanya sedap tapi bukan Islamik lah. Jadi kalau ada ramai bukan Islam, insya-Allah moga-moga bertambahlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Welcome. Thank you very much. Okay, bye bye.